Jadi tanpa melengahkan, kita mulakanlah kelas pada hari ini dengan sambungan pada chapter pada minggu lepas. Okay. Saya ulang sedikitlah apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okay. Kita dah tengok apa itu plan, apa itu production plan. Kita dah tengok proses description. Okay. Kita merujuk kepada pilot plan di KKTM Kemaman iaitu PPATS. Okay. Production plan for educational training system. And proses dia apa yang berlaku saya dah tunjukkan dia punya PFD, process flow diagram, dan saya juga explain sedikit sebanyak pasal block flow diagramnya. Okay. Apa bahan yang terlibat, apa raw materialnya, apa yang berlaku pada raw materialnya, kita dah tengok. Okay. Sekarang untuk hari ini kita akan tengok proses tu in detail sedikit lah. Okay. Kita dah tengok bahagian typical production plant punya proses sequence. Okay. Patutnya ada feed purification, reaction dengan product separation. Tapi untuk case kita tak ada yang lain. Kita hanya ada satu sahaja. So kalau awak rasa plant kat belakang tu dah besar, plant tu tak besar pun. Okay. Nak bandingkan dengan tempat lain. Okay. Plant tu masih sangat-sangat kecil lah. Okay. Ada plant memang besar lagi lah. Sebab kita pun hanya baru cover bahagian feed purification. Kita tak ada reaction, kita tak ada separation. Product separation maksud saya. Okay. Dalam feed purification ni hanya kita punya sistem ni lah. Feed purification dia. Okay. Kita dah tengok PFD, PNID saya tak tunjuk lagi. Okay. Nanti kalau ada masa kita akan go through lah. Tengok juga apa sistem yang ada. Contoh macam pigging, water injection dengan gas separation. Okay. So saya dah explain pada minggu lepas minyak macam mana bercampur dengan air. Lepas tu gas nitrogen diintroducekan, dimasukkan. Okay. So berlaku separation process dekat mana. Sebelum berlaku proses tu kita ada inject chemical iaitu demulsifier. Macam mana fungsi demulsifier punya chemical tu, dia gumpalkan molekul air untuk dijadikan dia lebih berat, kemudian memudahkan pemisahan tu, separation process. So kita go through kat sini balik lah. Jadi dalam proses production separator. Okay. Production separator, tugas separator adalah ni separator. Kita punya separator nama dia 3-phase separator. Yang mana kenapa kita panggil 3-phase, bukan 3 phase gas, air dengan solid tu, tidak. Dia 3 phase ni maksudnya ada air, komponen lah. 3 phase ni base merujuk pada komponen yang ada. Air, minyak dan juga gas, nitrogen gas lah. Okay. Daripada separator tadi tu, okay, yang mana ringan, iaitu gas lah, akan naik atas. Okay, ni naik atas. Kemudian akan dikeringkan lah untuk buang moisture. Apa pasal ada moisture? Nitrogen gas ni dah bercampur dengan air, dengan minyak. Dia bila dalam pressure kan, dia terbawa juga, ataupun air itu sendiri boleh menjadi wap air, ternaik ke atas bersama-sama dengan nitrogen. Jadi bila kita kata air, barangan kita pun atau equipment kita ni pun dibuat daripada steel, carbon steel ke apa, untuk mengelakkan kerosakan. Kita perlu keringkan dia. Kita ada gas dryer package.
untuk remove moisture. Okay, kalau tidak berlaku macam-macam masalah akan datang. Contohnya berkarat lah. Okay. Water and oil is separated based on specific gravity. Minyak dengan air secara kasarnya kita pisahkan dia dengan biarkan saja, betul tak? Macam minyak dan air lah. Kalau kita campur minyak masak dengan air kat rumah. Okay. So, pada dasar ataupun pada asasnya, dia adalah berpisah disebabkan perbezaan kemampatan dia tu. Different densities dia. Okay. Oil will flow through the pigging pipeline. Minyak akan lalu dekat pigging pipeline dan juga dihantar ke simpanan balik lah. Macam saya cakap, pilot plant kita tak ada produk. Dia cycle je balik. Air pula akan dihantar ke hydrocyclone. Okay, untuk tujuan pembersihan sebab dalam air tu ada lagi titisan-titisan minyak. Okay. So ni adalah lukisan gambaran 3 phase separator, pemisah 3 fasa ni tadi ni. Okay, 3 phase separator. Dia satu vessel lah, kita panggil vessel kan. Separator vessel lah. Okay, ni vessel. Okay, separator separator vessel. Okay, minyak, air, gas pun masuk sini. Okay, akan ada gas di atas, minyak di atas ni, di tengah-tengah, air paling berat. Dan ada satu buffer lah, lebih kurang buffer kat sini. Okay, kenapa ada benda ni? Air, minyak akan masuk sini dulu, dia berkumpul. Dan proses dia tu bukanlah pendek. Makan masa nak penuh benda ni sebab besar. Jadi bila air tu masuk dengan kita kena kontrol jugalah kemasukan air tu supaya dia tidak mengecik ke sini. Kemasukan liquid ataupun mixture di sinilah senang cerita. Okey, campuran di sini masuk, kena kontrol juga flow supaya dia tidak terpisah ke sini terus. Okey, dia akan masuk ke sini. Air, minyak, bila dia dah naik, confirm dah minyak duduk atas, so minyak akan melimpah di sini dulu. So tugas operator lah, terutamanya di control room, dia kena monitor level ni, level air ni supaya tidak melebihi nanti air yang turun. Bila air yang turun, berlakulah salah di situ nanti. Okay. Mana air akan turun di sini, minyak sini, gas akan naik atas lah. Jadi mudah cerita, alat ni kita mudah faham je sebab boleh nampak depan mata minyak dengan air dipisahkan macam mana. So contohlah, saya bagi 1 tong minyak campur air. Saya masukkan dalam cawan. Dinding cawan lah tu. Dinding cawan tu kita anggap benda ni lah. Kita anggap benda ni. Okay. Dinding cawan. So saya isi sampai melimpah. Tapi saya kontrol lah isi tu. Air yang saya isi tu saya kontrol lah kelajuannya. Supaya tak melimpah luah lah. Tak melimpah banyak sangat lah. Jadi apa yang keluar dulu adalah benda yang duduk di atas. Macam ni lah, minyak lah. Yang minyak ni duduk di atas tu yang dia keluar ke sini. Itu cara kita asingkan. Hampir sama lah cara yang diguna pun di offshore punya rig ataupun pelantar minyak tu kat tengah laut tu kan. Macam ni lah. Okay. Lepas tu ada yang tanya, Cik Nas, kalau macam tu minyak ni kotor lagi lah, tak ditapis betul-betul. Memang pun kita bukan buat penapisan minyak dekat offshore tu. Okay. Kita hanya asingkan air, gas dan minyak. Tu je.
Nak tapis tu semua dekat, biasanya dekat oil refineries lah. Dekat onshore lah. Okay. Dekat Ketih tu ke, okay. Kilang penapisan minyak. Okay. So kita tak buat lah kat tengah-tengah laut tu. Kat tengah-tengah laut tu kita ambil proses tu separate ni je. Akan ada lah lumpurnya, air garamnya, sulfur kalau ada sulfur. So benda-benda tu akan diasingkan seboleh yang mungkin di sini, di tengah laut tu dulu. Baru dihantar. Okay. Okay. Air tadi. Okay, tadi kita pergi kepada liquid mixture treatment masih lagi dalam liquid mixture treatment, mana air dan minyak dulu pergi. Okay, daripada vessel tadi, daripada 3 phase separator tadi ni daripada sini dia bawa air tadi tu. Kalau ingat air ni saluran air ni, okay, dia bawa satu sistem kita panggil water treatment lah. Ni warna oren ni water treatment. Okay, water treatment process. Dalam water treatment process kita ada dua equipment lah. Satu hydrocyclone, satu lagi oil skin drum. So air dan minyak kita nak kata asingkan 100% tak boleh. Ada titisan-titisan minyak di dalam air ni. Ada juga oil ni yang dalam ni. Kecil je. Okay, kebiasaannya kecil. Ataupun berlakulah minyak yang terlebih kan, kita pun tak perasan masuk. Pun boleh juga, tak ada masalah. Okay. Jadi dalam air tu mungkin mengandungi oil lah. Mineral oil ni sebabkan kita refer pada pilot plant kita. Kalau pada kat offshore tu ada crude oil lah di dalam tu. Ada minyak lah juga dalam air. Dan air ni sebenarnya kita nak kena lupus. Tapi kita tak boleh buang macam tu lah. Air ni takkan kita nak minum. Takkan bolehnya kita nak minum. Jadi kita kena rawat. So inilah datangnya water treatment ni. Rawatan air. Rawatan air ni akan dihantar, proses ni melibatkan dua lah. Hydrocyclone dan juga oil skin drum. Hydrocyclone ni macam mana, oil skin drum ni macam mana. Oil skin drum ni lebih kurang macam 3 phase separator tapi dia ada extra alat lah dalam tu. Hydrocyclone ni kita tengok. Okay. Ni adalah hydrocyclone. Okay. Hydrocyclone. Okay. So apa yang berlaku adalah air yang ada minyak sikit tu, yang sedikit-sedikit gitu minyak tu, titisan-titisan minyak tu, okey. Kita kena test dulu minyak tu, air tu ada berapa minyak dalam tu. Bukanlah kita nak tahu ketepatan. Tidak. Kita perlu test supaya kita tahu kat mana kita boleh buang air tu, ataupun adakah air tu boleh terbuang kat laut ataupun perlu disimpan untuk dihantar rawatan dekat onshore lah. Okay. So air yang ada minyak tadi masuk di sini. Okay, dah masuk dalam keadaan pressure yang agak tinggi lah. High pressure lah. Ini high pressure. Okay. Efficient oil removal by taking advantage of high pressure of 3 phase separator. Keluar daripada 3 phase separator tadi ni, pressure dia masih lagi tinggi lah. Okay, pressure dia tinggi. Bila kata pressure dia tinggi, dia masuk satu ruang yang kecil. Ruang yang kecil ni pula dia kita panggil apa kalau tajam ke bawah ni. Bantu saya apa nama bentuk ni? Dia tirus
Kan muncung tirus macam itulah. Dia tajam kan, dia bentuk macam kon. Bila pressure tinggi masuk dan laluan keluarnya di sini, okey. So dia akan berputar dengan lajunya. Berputar sampai bawah. Okey. Apa berlaku dalam masa putaran tu Okey, kat sini dia ada tunjuk. Okey. Bila berlaku putaran tadi tu, okey. Yang berat duduk di tepi, di dinding. Yang mana ringan dia akan duduk kat tengah. Contoh, merah ni biru ni air, merah ni minyak. Dia akan berada di tengah. Okey. Dan cuba bayangkan puting beliung. Puting beliung. Bila dia berpusing, dia ada vortex kan? Pusing tu kan? Kenapa kita yang terangkat? Sebab kita ringan. Samalah benda yang berlaku. Minyak dengan air, minyak ringan. Air berat. Air yang berada di tepi, minyak yang ringan tu akan naik lalu ke atas. Begitu cerita dia. Okay. Cara dia adalah macam tu. So, kita tak mungkinlah kalau kita pandang, kalau kita potong, kita tak nampak dia berputar tu. Dia jadi macam satu lapisan filem, satu lapisan air macam air terjun. Mungkin. Dan kalau kita letak tangan kita kat sini, kita dapat rasa macam ada titisan air naik atas. Macam itulah lebih kurang. Kan? So, benda yang samalah. Apply benda yang sama macam tu. So, saya lebih suka bagi contoh yang mendekatkan pada pelajar faham. Okay. Saya bagi air terjun lah apa semua kan. Macam tu. Okay. So, dekat situ kita dah boleh asingkan lagi minyak daripada air. Tu. Okay. So, sini air yang lebih bersih lah daripada yang masuk. Yang atas ni adalah minyaknya lah. Okay. Kemudian air tadi ni, kita tak boleh nak harapkan dia. Okay. Kita tak boleh nak harapkan dia. Sebab dia ada tahap keberkesanan dia. Okay. Tahap keberkesanan alat hidrocyclone ni, iaitu dia hanya boleh kurangkan minyak sebanyak 2000 ke 100 sahaja. Okay. Apa jadi kalau lebih pada 2000? Kita tak rekomen pakai ni Kita rekomen pakai ni. Pasang lagi satu kot, kemungkinan lah. Apa jadi kalau kurang pada 2000? Maknanya sesuai lah pakai alat ni. Apa jadi kalau kurang daripada 100? Tak payah pasang alat ni, terus pasang alat yang seterusnya, Oilskin drum ni. Okay. Sebab alat ni datang daripada kilang dah beritahu ni. Macam tu lah senang cerita. Diorang dah buat kajian dah. Boleh rendahkan atau kurangkan 2000 ke 100. Okay. Kalau macam tu, kenapa tak pasang je terus Oilskin drum? Oilskin drum pun ada. Dia hanya boleh masuk 100 sampai berapa je dia boleh kurangkan. Okay. Apa PPM? PPMV pula tu. PPMV. PPM ni adalah, kalau ada bahasa dia, siapa tahu? Siapa tahu PPM? Okay. Tak tahu, Cik. Tak tahu, Cik. Tak tahu. Part per million. PPM. 1 juta. 1 bahagian dalam 1 juta. 1 juta berapa kosong?
Kan? 1,600,000 kan? 1, 2, 3. 6-0. Kosong. Okay. Dia tak kira mililiter, dia tak kira berat, tapi dia beritahu part per million. Bahagian dalam 1 million. 1 bahagian dalam 1 million. 2,000 bahagian dalam 1 million. 100 bahagian dalam 1 million. Maksudnya tu. Apa maksud dia? Bila kita ambil test minyak tu, okay. Contoh, kita ada berapa titisan minyak dalam tu? Contoh. Saya ada 1 juta. Contoh, saya ada 1 juta titis air di dalam kat sini sebelum masuk ni. Saya ada 1 juta titisan air. Dalam 1 juta titisan air, 2,000 tu adalah minyak. 2,000 je. Sikit. Nak bandingkan 1 juta air. Okay. Itu contoh dia lah. Okay. So, apa maksud V? V tu volume lah. Dia refer pada, kalau kata air yang keluar ni, air yang masuk ni, volume dia, contoh saya bagi volume dia 1 juta liter. Contoh 1 juta liter, banyak oh. 1 juta liter. Okay. 2,000 liter tu adalah minyak. Jadi banyak. 2,000 liter minyak. Sebab tu jadi banyak. Bila kita tengok nombor tu besar, dia jadi banyak. Tapi kalau saya cakap titisan, 1 juta titisan air, dalam tu ada 2,000 titisan minyak. Nampak sikit lah. Kan? Tapi sebenarnya pada ratio dia, dia besar. Kalau awak kalikan volume besar, dia jadi besar. Jadi, Jabatan Alam Sekitar lah, Jabatan Alam Sekitar, JAS, ataupun dalam bahasa Inggeris dia, Department of Environmental, dia telah mengeluarkan arahan ataupun undang-undang, kalau nak buang air di sungai, berapa ppm sahaja boleh ada. Kalau nak buang air ke laut, berapa ppm dia ada. Kalau dari segi minyak lah, dari segi minyak ni. Okay, 4 per million. Dia dah tulis dah. Contoh, ada zat besi di dalam, contohlah proses kita ada zat besi, ferrum. Dalam data DOE, kalau kata 5 ppm tu adalah maksimum, kita kena capai bawah daripada 5 ppm. 5 titisan zat besi di dalam 1 juta air, contoh. Itu maksimum. Okay. So, begitulah, samalah. Kita kena reducekan. Kenapa kita kena buat ni adalah sebab kita perlu mengikut undang-undang setempat. Mungkin dekat Amerika 2,000 ni dah boleh buang kat air. Contoh. Okey, saya tak kata saya tak kata salah. Tak. Saya cakap contoh. 2,000 ni dah boleh buang. So biasanya kalau company ni dia nak jimat, dia buang lah. Sebab dia dah mematuhi arahan ataupun undang-undang di situ setempat. Kalau kat Malaysia, 2,000 dengan 100 ni tak lepas lagi lah. Okay. Dah dapat 100 ni pun kita tak lepas lagi nak buang. Biasanya dalam 30 ke berapa, saya dah tak ingat lah. Saya dah lama tak tengok dia punya air, kualiti air punya level. Okay. Maksimum boleh berapa. Tinggi daripada tu, denda. Tiba-tiba datang Jabatan Alam Sekitar, buat audit, ambil air, ambil sampel air, check, lebih. Denda. Saman. Okay. So, macam itulah lebih kurang. Okay.
So part per million V ni, kenapa dia tulis V? Sebab dia rujuk kepada volume yang masuk. Contoh kelajuan air masuk banyak mana, dia dah kira dah volume banyak mana apa semua. Ada contoh saya bagi 1 liter air. Contoh 1 liter air. 1 liter air bersamaan dengan 1000 mililiter. 1000 mililiter air bersamaan dengan bawah mililiter apa? Cari sendiri sampai dapat 10/6 ni. Okay. 10/6 apa? Kena ingat balik tera, giga, mega, kilo, density, centi, mili, mikro, nano, piko, femto. Ingat balik tak? Senti berapa? Mili berapa? Okay. 10/6. Dah dapat 10/6 maknanya kan 0.0000 berapa 0.0002 contohlah 0.0002 liter minyak di dalam 1 liter air. Kan sikit. Walaupun sedikit begitu, kita kena buang sebab dia besar. Sebenarnya pada asasnya dia boleh mengganggu alam sekitar. Walaupun saiz dia kecil bagi mata kita, walaupun kita kira 1 liter je pun. Okay. So samalah macam air, macam gula dalam air. Kan? Saya masukkan satu sudu air dalam satu cawan, dalam satu sudu gula dalam satu cawan air. Okay. So gula tu banyak tu juga, air tu banyak tu juga. Selagi mana kita tak increase volume bagi kedua-duanya, dia kekal macam tu. So samalah, walaupun kita rasa satu sudu tu sikit, okay, bila saya gandakan 2 cawan air, dia jadi 2 sudu gula. Kalau saya gandakan 3 cawan air, 3 sudu gula. So volume ppm minyak di dalam air tetap sama sebab kita dah kira dia punya part per million tu. So kalau sikit ke, kalau banyak ke, kita tak boleh release. Okay. So kena rawat. Jadi bila dah sampai ke daripada production separator ke hydrocyclone, efektifnya adalah dia boleh kurang 2000 hingga ke 100. Okay. Kemudian daripada 100 dia akan pergi ke Austin drum. Nanti kita tengok Austin drum pula macam mana. Yang mana minyak yang naik ke atas tadi ni sebabkan macam vortex tadi tu kan, macam putih beliung tu kan naik atas. Saya nak sebut vortex tadi takut orang tak faham. So saya sebut putih beliung, rupanya awak faham. Okay. So bila vortex naik atas, okay, minyak yang tertarik ke atas tu akan dihantar ke close drain header. Close drain header ni satu tangki besar lah disimpan. Sebab apa disimpan? Untuk kegunaan akan datang ke, ataupun kalau kata kita nak hantar minyak tu pergi ke tempat pigging line kat sini, kat minyak ni tak boleh sangat sebab kita dah panggil minyak tu sebagai minyak yang agak kotor lah dan menyebabkan proses pemisahan di onshore nanti ataupun purification dia tu payah. Okay, menyebabkan perlu extra cost. Jadi dia simpan dulu. Simpan tu sampai mana? Dah penuh, kita hantar dekat kapal. So kapal pergi lupuskanlah dengan cara yang betul. Ataupun dia kumpul, dia tengok balik. Kalau kata minyak tu dah terasing dengan cantiknya ke apa, mungkin dia boleh gunakan. Okay, tu akan datang punya cerita lah. Dalam Austin drum, okay, dia akan remove lagi lah minyak tu nanti. Okay.
Kemudian lepas pada oil skin drum, barulah air yang kita dah tapis berkali-kali tadi ni pergi ke water storage tank dan minyak akan dihantar ke closed drain header. Itu proses asas dia lah. Tapi untuk pilot plant kita, closed drain header ni kita akan masuk balik dalam tangki minyak lah. Okay. Bukan apa. Sebab kita tak nak ada berlaku pembaziran pun. Kita tak nak berlaku pembaziran. Sebab benda kita just cycle dan kita tak buang kat mana-mana. Okay. Seterusnya kita pergi kepada bahagian gas atas. Gas yang ringan tadi, kita ada nitrogen gas. Assume dulu nitrogen gas ni tak dimasukkan oleh tak dicampurkan dengan CO2 lagi. Okay, mana-mana gas yang ada lah. Okay. Akan naik atas. Okay. Kalau perasan, ni minyak, air, ni gas. Air dan juga minyak ni, ada bahagian air dan juga minyak ni yang mudah jadi wap air ataupun wap kan, dia jadi vapor. Dia ternaik bersama-sama dengan gas. Padahal tu minyak. Kalau pada rujukan yang chemistry awak belajar dulu, awak ingat tak? Vapor pressure rising lah. Saya biarkan air tanpa kenaikan suhu di dalam bilik di kawasan tertutup. Maknanya botol air. Saya letak satu botol air dekat meja saya. Esok saya tengok ada wap air kan. Mana datang wap air tu? Padahal saya tak panaskan pun air tadi. Saya biar je kat dalam suhu bilik. Saya tak ada didihkan air tu pun. Tu wap tu. Wap tu. Wap itu yang ternaik di atas. Okay, sebab dia ringan. Lagi-lagi ada pressure di sini. Ada tekanan. Bila kata ada tekanan, awak bayangkan satu aquarium, kita tambahkan buih-buih tu kan, yang buih-buih bubble tu kan. Buih tu naik atas. Kalau perasan naik ke atas tu, kalau siapa-siapa ada aquarium lah. Bila buih tu naik ke atas, dekat penutup aquarium tu basah. Padahal yang kita hantar daripada bawah tu adalah buih. Buih oksigen lah kan, bubble lah. Bubble lah, kita panggil bubble dalam aquarium kan. Buih-buih tu kan, bubble tu naik atas. Yang basahnya kat tudung dia tu. Kenapa basah? Sebab gas tu pun terbawa wap air. Bila sampai dekat tempat yang lebih sejuk, dia berlaku kondensasi. Okey, samalah konsepnya. Okey. Gas will contain small amount of water droplets. Okay. Ada water droplets ataupun moisture, kelembapan lah. Perlu dibuang. Okay. Kalau soalan tanya kenapa water droplet perlu dibuang, adalah untuk avoid corrosion ataupun apa-apa problem yang disebabkan oleh moisture. Okay. So, dalam case plant kita ada dua penapis sebelum masuk ke dryer lah. Okay, pre-filter. Okay. Kena faham, kadang-kadang minyak ni ada. Kalau case pilot plant kita mungkin kurang. Tapi kalau case dekat offshore tu mungkin banyak. Kadang-kadang terbawa pasir. Kadang-kadang terbawa kepingan-kepingan apa-apa yang berada di bawah kita tersedut, ataupun vessel ni sendiri, tank ni sendiri, vessel ni sendiri ada habuk di dalamnya. Okay. Ataupun minyak ni yang berkerak dulu-dulu, tak cuci, tak maintain, terjatuh. Bila pressure tinggi, gas naik, tolak sekali, naik bersama. Kita tak tahu apalah bahan yang ada kan. Okay. Mungkin dekat pilot plant kurang lah benda ni. So, pre-filter, dia pasang pre-filter untuk remove any solid particle. Dan juga entrant liquid droplets. Dan juga nak yang mana titisan air yang berat. Yang berat ni biasanya
mineral-mineral, air yang ada mineral. Okay. So, selepas pada tu barulah dia pergi kepada dryer. Dalam kes kita, alat dryer ni kita panggil PSA, Pressure Swing Adsorption Tower. Okay. Sebab apa? Panggil pressure swing. Sebab dia tukar pressure pada waktu-waktu tertentu. Tukar pressure maksudnya kita ada dua tank. Kita ada dua, satu, dua. Okay. First berlaku dia macam ni. Turun. Okay. Sini. Ini. Kadang ada waktunya dia akan terbalik. Dia masuk sini, keluar sini. Itu pressure swing lah. Okay. Pressure swing bukanlah tepat analogi yang saya bagi. Maksud pressure swing ni dia akan tukar proses tu. Okay. Nanti kita tengoklah apa maksud dia. Okay. So pressure swing principle, pressure swing adsorption. Okay. Saya tak pasti awak ingat ke tidak masa SEM 2 proses skematik dengan saya, awak ada masuk satu plan, bukan satu plan. Yang masa awak panjat-panjat tank kat belakang tu, kan? Kita ada satu lagi tempat yang ada skid, dua skid tu kan, saya pecahkan kepada dua grup. Kita sebenarnya ada 3 skid. Ada benda putih-putih kat dalam banyak-banyak tank dekat skid yang pertama yang paling dekat dengan komputer depan tu. Yang tu adsorption lah, adsorption tower lah tu. Okay. Dia akan absorb kat situ lah kelembapan tu. Benda putih-putih tu ibarat macam awak beli kasut ataupun beg duit, dalam tu ada silika tu yang bulat-bulat tu kan. Silika tu tujuan dia apa? Nak serap kelembapan. Ataupun awak beli dekat Tesco ke apa, bukan nak promo apa tu yang warna pink tu, hippo tu apa, tasty hippo, benda-benda gitulah yang orang letak dalam rak kasut, benda tu. Bahan dalam tu digunakan untuk menyerap kelembapan. Bahan tu juga lebih kurang lah, bahan tu juga ada di dalam pressure swing adsorption. Okay. So gas akan lalu benda tu, kelembapan akan diserap oleh bahan-bahan tersebut. Okay. Dia turun ke bawah. Contoh macam saya tunjuk tadi. Kan? Turun ke bawah. So sini gas kering . Sini gas lembap. Atas lembap, bawah kering. So pada waktu tertentu dia dah beratlah dengan kelembapan. Bila dah berat dengan kelembapan kat sini, dalam ni dah banyak air kan. So kita hantar wap panas. Kita akan hantar wap panas dari bawah naik ke atas. Itu panggil pressure swing tu. Wap panas untuk keringkan dalam ni. So dalam masa yang sama kita ada dua kan, satu lagi kan. Benda proses berjalan sentiasa. Jadi bila berlaku ni dah mampat dengan kelembapan, dah penuh dengan kelembapan, yang laluan gas tadi dia akan lalulah kat yang kedua pula. Dia akan lalu yang kat kedua. Sebab ni baru lagi. Kering lagi. So bila ni dah kering apa semua, yang ni pula dah akan lembab, dia akan tukar balik, switch balik. So tu panggil pressure swing. Okay. Nanti kenapa saya tunjuk ni, sebab dalam simulator OTS ada alat ni. Supaya awak faham lah. After that, dry gas will flow into filter. Selepas pada dia hantar ke adsorption tower tadi, okay, kena faham adsorption tower tu dia macam berhabuk. Berhabuk, berdebu. Okay, berdebu. Jadi debu tu bahaya.
Kalau masuk ke kompresor nanti, alamatnya tak panjang umur lah kompresor tu. Bahayalah. Jadi dia hantar ke filter untuk buang. Sorry, aduh, terconteng pula. Okey, dia untuk buang desiccant powder ni lah. Dia akan buang habuk-habuk tu. Debu-debu tu. Debu-debu tu. Okey. So, dah pergi ke situ, barulah dia dihantar ke suction scrubber. Okey, suction scrubber maknanya dia simpan dalam satu vessel. Suction scrubber ni satu tangki vertikal menegak. Okey, dia simpan gas kat dalam tu. Kemudian kompres gas tadi dikompres menggunakan kompresor yang mana dia akan naikkan pressure daripada 500 kilopascal kepada 1200 kilopascal gauge. Okay. Kemudian dah dinaikkan pressure tadi, dia akan simpankan pula di satu tank lagi sekali, discharge scrubber. Okay. Soalan dia adalah kenapa perlu ada satu vessel dan kenapa perlu ada satu lagi vessel sebelum masuk gas kompresor? Saya rasa awak belajar berkenaan dengan pump kot. Pump air, kalau tak ada air, dia pump apa nanti? Apa jadi pada pump tu? Kalau kita pump air, kita on pump air, tapi air tak ada, apa jadi? Boleh jawab tak? Apa jadi pada pump air kalau tak ada air? Kalau siapa boleh jawab? Bagi pendapat, tak kisah salah pun betul ke, tak kisah pun. Dia pam angin aku, Cik. Pump angin. Okey. Lagi? Ada lagi? Pam tu rosak, Cik. Pump tu akan rosak lah, tu betul lah tu. Lagi? Ada lagi pendapat? Okey. Terima kasih yang jawab. So, apa yang kita nak cakap kat sini adalah bila pump tu tak ada air, pump tu tetap berputar sebab ada elektrik. Blade dia tetap berputar. Okey. Boleh berlaku pelbagai masalah di situ. Salah satunya pump tu akan panas. Bila dia panas, rosak. Okay. Sebab tak ada air kan. Air tu juga adalah salah satu fungsi dia adalah dia membawa haba pump tu. Kalau tahu pada dasar dia punya kenapa pump air dia buat macam tu. Okay. Kedua, dia akan pump apa je yang ada. Kalau kosong, macam kawan awak tadi, dia kata angin. Dia akan sedut juga. Okay. Apa berlaku kalau dia sedut juga? Awak cuba bayangkan, awak minum air kotak, awak sedut, dah habis air, awak sedut lagi. Remuk. Apa yang remuk? Sebelum pump, apa yang remuk? Vessel lah. Tangki sebelum tu boleh remuk. Tangki sebelum tu boleh remuk. Erti kata lain, alatan boleh rosak lah. Bukan pump tu saja semata-mata. Okay. Lepas tu macam-macam lagi problem pada pump lah akan berlaku. Nanti mungkin awak akan belajar rotating equipment dengan media maziah, tak silap saya. Boleh tahulah benda-benda macam tu. Apa isu-isu berkenaan dengan pump. Apa berlaku kalau dia tak sampai net pressure suction head NPSH. Saya ingat lagi NPSH. Kalau tak capai nilai NPSH, apa jadi? Blade boleh rosak ke? Kalau ada bubble dalam air, apa boleh jadi? Macam-macam benda boleh jadi dalam tu. Okay. Itu pump. Nak bagi tahu kompresor ni adalah berganda-ganda besar
dia punya blade dia punya bilah dia tu berganda-ganda besar dan harga dia tu pun berganda-ganda mahal. Jadi, untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku, dia simpanlah gas-gas yang kita narik tadi tu ke dalam satu tangki supaya apa? Kalau kata kat sini tak ada gas. Kalau kata kat sini tak ada gas. So, tangki tadi ni masih ada gas. Dan kita ada masa untuk stopkan kompresor tu. Sekiranya kita tak buat itu, apa yang berlaku adalah tank ni boleh jadi air kotak tadi, kotak minuman tadi, dia boleh remuk. Pipe ni semua boleh remuk. Okay. Gas dryer tadi boleh pecah. Ni, gas pressure swing tadi. Okay, boleh remuk dan juga pecah. Dan kemungkinan minyak dan air kalau kata dia sedut, kalau dah benda berputar, dia akan sedut juga apa-apa yang ada. So kemungkinan besar air, minyak boleh masuk, menyebabkan habis rosak semua benda. Jadi kat situ saya tak perlu ajarlah bahaya dia kan. Tak perlulah ajar bahaya dia. Dan kalau nak start kompresor ni, awak kena faham, kompresor dia nak start, dia ada masa dia. Dia kena panas enjin dulu. Dia kena bagi dia berputar. Berputar dia tu bukan macam kipas angin. Berputar dia tu beribu-ribu RPM, rotation per minute, beribu. Kipas angin kita berapa puluh, berapa ratus je pun kalau 1 minit dia berputar. Kalau kompresor ni beribu-ribu laju. So, kalau kata laju, tiba-tiba putuslah bekalan gas, dia takkan boleh berhenti. Dia ibarat macam lori penuh, muatan penuh, tiba-tiba brake emergency. Awak brake lah macam mana pun, memang dia langgar je dulu orang depan tu. So, bila berlaku macam tu, gas tu, bilah tu tetap berpusing. Berpusing dan kita punya gas dah habis. Kan? Kita punya gas dah habis. Dah tak masuk. Jadi bahaya. So, berlakulah remuk tadi, berlakulah macam-macam kes tadi. Okay. Tu kenapa ada suction scrubber lah. So, walaupun nampak tangki dia kosong, bahasa kasar dia tangki bodoh lah. Macam tu kan. Tangki, tak adalah. Jangan apa cakap macam tu kan. Dia tangki je lah. Dia satu bentuk vessel, satu bentuk tangki kecil kat situ. Tapi function dia sangat besar. Kemudian, bila dia dah kompres, gas tu sampai 1200. Okay. Kenapa ada pula discharge scrubber lagi sekali? Ada vessel lagi satu. Okay. Vessel lagi satu ni, tujuan dia nak equalize the pressure variation in gas supply system. Gas yang keluar nanti tu tinggi, 1200 kilopascal. Tak perlulah saya nak tanya kat awak, kita punya ATM berapa kilopascal? Tak perlulah saya nak tanya kan. Berapa kali ganda tu kan? 1200 tu. Sekali kalau meletup, kalau dia buka kena kat muka awak terbang tu. Macam tu lah lebih kurang. Jadi dia simpan supaya kita boleh buka slow-slow untuk hantar ke seterusnya. Ataupun dia nak samakan pressure dengan gas supply system.
Kita boleh kontrol pressure yang keluar nanti. Kita dah set sampai 1200. Cuba awak bayang awak tiup balon. Okey, tiup sampai besar, awak cucuk dia meletup. Boom. Sebab apa? Pressure kat dalam balon tu besar. Banyak berbanding pressure di luar. Jadi bila meletup, dia akan kita rasa satu gegaran, boom, kan? Letupan tu sendiri. Kalau pressure dia sama, tak berlaku apa-apa. Cuba tengok balon yang tak ditiup, awak cucuk dengan jarum, tak ada masalah pun. Kan? Tak jadi apa kan? Bocor je lah balon tu, nak tiup tak boleh lah lepas ni. Okay. Samalah, cuma pressure dia 1200 lah. Okay. Dan letupan dia lebih besar lah. Okay. Dia punya gegaran dia tu memang hebat lah, lebih besar. Jadi bila kita dah tiup balon, kita pegang tempat yang kita tiup tadi tu, dan kalau kita nak guna, kita lepas sikit. So itu function dia, kenapa kita simpan gas tu yang dah dipressurize ke dalam satu tangki. So apa gas yang terlibat tadi adalah 98% ialah nitrogen gas. Kenapa bukan 100%? CO2 tak masuk lagi. Ni dia kira sebab anggap macam satu plant dah pusing, satu pusingan dah. CO2 dah dimasukkan dah pun. Okay. Sebab CO2 dimasukkan di sini, di proses seterusnya. Okay. Pada proses seterusnya, okay, CO2 ni maksimum yang dimasukkan adalah 10 mol persen. Bukan 10% volume dia dalam bentuk mol persen. Dia persen juga, cuma dalam kiraan mol. Nak explain rasanya penat lah saya nak explain. Sebab mol-mol ni kiraan dia dekat chemistry, awak ambil dulu. Okay. So dia kiraan dalam bentuk mol bandingan dengan mol nitrogen. Okay. CO2 macam saya pernah explain kenapa dia masuk waktu ni, bukan dia masuk pada waktu asal-asal tu. Okay, ada sebab lah. Okay. Sebab tak nak bagi CO2 ni kacau sistem, dan supaya plant kita boleh guna dengan lama, so dia masuk lewat lah. Sebab CO2 ni sifat dia boleh buat karat, boleh buat, yelah dah bercampur dengan air lagi nanti kan, macam-macam berlakulah nanti. Cuba fikir, kenapa air gas buat dalam tin aluminium, bukan buat dalam tin besi? Satunya, sebab karat lah risaunya. Okay, kan orang minum air gas dengan karat dia sekali, habis lah. Okay. So, untuk simulasikan proses pemisahan karbon dioksida, okay, dan dipisahkan menggunakan membrane, nitrogen membrane. Membrane ni apa pula? Ya Allah, membrane. Nanti kita tengok. Okay. Lepas gas CO2 dengan nitrogen tadi, ni dalam ni ada nitrogen kan tadi kan? Laluan nitrogen ni dihantar ke sini. Nitrogen ni dihantar ke sini bersama dengan CO2, dicampur dalam satu pipe. So bila kata pressure tangki CO2 ni, tangki CO2 ni kita pakai macam tong gas kat rumah tu, tapi tinggi lah. Macam tu. Okay. So kita kena regulate dia punya berapa banyak keluar, pressure yang keluar. Mana gas banyak, mana yang keluar, ikut pressure tu lah. Sebab tu kita kena increasekan pressure nitrogen tadi 1200 tadi tu. Sebab nak samakan pressure dengan CO2 yang kita beli dalam tong. Kalau berlaku tak sama, macam mana? Saya nak bagi contoh macam mana. Kalau contoh siapa-siapa ada aquarium, dia boleh nampak. Awak pasang bubble tadi,
kan. Tiba-tiba awak tutup bubble tu, akan ada air masuk dalam tube bubble tadi. Ataupun macam mana dia berlaku backflow. Senang cerita dia berlaku backflow. Berlaku pengaliran ke belakang. Maksudnya di sini adalah silap-silap CO2 yang masuk dalam tangki ni kan. Kalau pressure tak cukup lah, CO2 yang masuk dalam tangki yang kita nak kumpul tadi, dia ke belakang. Kita nak dia ke depan, dia ke belakang. Jadi pressure yang kita kena buat ni adalah sama ataupun lebih sedikit daripada pressure yang CO2 ni datang. Kalau tak, dia akan ke belakang. Okay. So saya nak bagi contoh macam mana. Saya pun tak nampak apa contoh yang mudah. Okay. Dia ada berlaku sedikit vacuum lah apa semua kan. Dia macam itulah, lebih kurang lah backflow. Kalau student yang biasa pasang pipe, dia tahu kena pasang check valve untuk apa. Check valve maknanya air lalu satu laluan je. Dia tak lalu ke belakang. Sama macam aquarium juga tadi. Aquarium kita boleh beli check valve untuk mengelakkan air masuk ke dalam tube tu. Kita boleh beli check valve. So, tapi kalau yang perempuan ni saya nak bagi contoh macam mana, saya tak pasti. Saya harap awak faham lah. Okay. So macam mana CO2 ni dipisahkan balik? Sebab yelah kita nak buang CO2. CO2 ni masuk sebab nak tunjuk contoh je. Sepatutnya CO2 ni dah ada daripada awal lagi. Tapi dia nak tunjukkan contoh macam mana pemisahan CO2 ni berlaku. Okey. Prinsipal dia mudah je kalau awak baca kat sini. Principle of selection permeation, di mana CO2 akan diffuse through the membrane wall and release to the atmospheric through a vent. Okay. Ni dia punya proses lah. Apa maksud dia, Cik Nas? Maksud dia macam ni lah. Awak beli bukan awak beli lah. Kalau perempuan, saya bagi contoh macam ni je, mudah. Saya rasa lelaki pun boleh relate kan lah. Awak ada minyak masak, awak masuk dalam plastik. Okay. Awak ada minyak masak yang tak panas lah, jangan panas, nanti plastik tu cair. Ada minyak masak, awak simpan dalam plastik. Apa berlaku pada luaran plastik? Itu soalan dia. Apa yang berlaku di luar plastik tu? Luaran plastik tu. Boleh jawab tak? Perempuan lah, perempuan. Siapa boleh jawab? Hello. Tak ada respon ke? Hello, Cik. Hello. Laki yang jawab. Laki dia respon. Okey, apa berlaku kalau kita letakkan minyak dalam plastik, di luar plastik tu apa jadi? Macam licin je. Berminyak lah, berminyak juga. Padahal minyak dalam plastik. Kenapa? Apa berlaku tu? Apa berlaku tu? Okay. Molekul minyak kecil berbanding molekul plastik. Jadi dia boleh menyelinap masuk keluar. Sebab tu plastik kalau nak simpan minyak jangan plastik biasa, dia kena ada plastik special dia lah, yang tak ada lubang. Senang cerita. Plastik yang kita beli biasa tu, yang warna hijau, warna oranye, warna kuning, warna entah apa-apalah warna kan, dia ada banyak jenis. Kalau pada mikroskopik punya view, dia berlubang-lubang. Minyak boleh lepas lubang tu. Sebab tu minyak boleh keluar juga kot plastik. Samalah konsep dia di sini. Okey, ni adalah membrane. Saya harap nampak lah, ni adalah membrane. Okey.
Ni membran. Dalam membran ni ada ada berjuta tiub dalam ni. Tak adalah berjuta, ada berapa ratus. Tak tahulah, saya pun tak tahulah berapa ribu tiub. Dalam tiub ni, okey, dia hanya benarkan CO2 yang keluar. Molekul CO2, sebab dia dah tahu dah saiz molekul CO2 boleh keluar. Saiz nitrogen tak boleh keluar. Jadi sebab tu CO2 yang boleh keluar ke atas, nitrogen yang boleh keluar ke dalam. So begitu cara proses dia. CO2 akan keluar. Syarat dia, okey. Cuba awak bayangkan plastik tadi, plastik minyak tadi. Okey, awak letak, kemudian awak tiup plastik tu. Janganlah sampai pecah. Awak tiup, awak bagi tekanan pada minyak tu. Makin basahlah plastik tu nanti dengan minyak. Sebab awak bagi tekanan kat dia. Awak paksa molekul minyak tu menyelinap masuk di dalam plastik punya rongga. Samalah kes dia. Kita bagi masuk N2 dengan CO2 tadi ni. Okay, kalau ingat tadi 1200 ni. 1200 ni besar, tinggi. CO2 pun datang daripada tangki. So pressure dia agak tinggi lah. Pressure tinggi lah. Okay. So pressure dia tinggi, masuk sini sampai 1200 ke, saya pun tak pastilah, kena tengok balik design. Dia paksa CO2 keluar dan N2 tak boleh keluar sebab dia tak muat nak masuk menyelinap dalam rongga dia. So dia keluar sini. So ada juga sedikit CO2 lah terkeluar sedikit. So dia punya alat ni tengok pada kilang tu cakap boleh buang CO2 dari 10 hingga 3 mol. Maknanya kat sini boleh tinggal 3% CO2 mol persen. Lebih kurang macam tu. Jadi kat sini mungkin ada 97% N2, 3% CO2. Kat sini lah. Okay. So sini confirm banyak CO2 lah. Mungkin N2 boleh terkeluar. Mungkin. Okay. Mungkin boleh terkeluar juga. So itulah proses dia. Okay. Jadi kita akhirkan kelas kat sini lah. So minggu depan kita sambung lagi ni. So minggu depan kita akan habiskan chapter 1. Jadi sebelum pada saya akhiri kelas ni, ada apa persoalan? Satu simulation. So kita akhir dekat sinilah dulu Okay. Sebab saya nak ambil attendance lah. Sekejap lagi. Macam biasa attendance saya sebut awak buka kamera lah. And sepatutnya hari ni dah habis dah kelas ni. Panjang pula saya explain secara detail. Tak apa. So nota untuk kelas hari ni boleh didapati di dalam ni. Tekan saja sebab masing-masing pun dalam grup ni dah. Ataupun boleh rujuk pada kelas saya ni. Kelas kita, nama saya dalam file. Okay, cuma unit 142 ni tak habis lah saya ajar hari ni. Okay, kita akan sambung pada minggu depan lah kelas ni. So kalau ikutkan kita punya slide ni sampai habis. Tapi yang saya sempat cover pada hari ni tak banyak. Apa? Tak ada masalah lah. Kita akan sambung kelas ni pada minggu depan. Saya nak stopkan recording dahulu.